Mana mic yang tu? Sini. Okey. Siapa sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabi izam lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhi Allahil azim الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة عظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dapat kita bertemu dalam majlis pengajian mingguan kita di pagi hari yang penuh keberkatan ini. Moga-moga dengan kita mulakan pagi hari ini dan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperolehi keberkatan, keredaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursinya, uzkurni sa'atan
ba'da salatis subhi wa sa'atan ba'da salatil asri ukfika bainahuma. Ingatlah oleh kamu kepada aku seketika selepas sembahyang subuh dan seketika selepas sembahyang asar. Pasti aku sempurnakan keperluan kamu antara dua waktu tersebut. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Ta'ala, untuk kehidupan kita sentiasa dipelihara oleh Allah, sentiasa dicukupi oleh Allah, sentiasa mendapat keberkatan, maka perlulah kita sentiasa duduk dalam zikrullah. Sebab itu mulakan pagi hari dengan zikrullah, tutup siang hari dengan zikrullah. Maknanya kita buka dan tutup dalam keadaan zikrullah. Sepanjang-panjang hari kita duduk dalam zikrullah, maka sepanjang hari itu kita akan disempurnakan oleh Allah. Sempurna rezekinya, sempurna kesihatannya, sempurna hajat-hajatnya, dan sempurna segala keperluan hidup kita di dunia, apatah lagi di akhirat. Moga-moga dengan kita mulakan pagi hari ini dengan mengingati Allah, dengan majlis-majlis ilmu seumpama ini, kita juga mendapat janji-janji Allah Ta'ala tersebut akan disempurnakan keperluan kita, keluarga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambungan pada pengajian kita yang lalu, di mana pada minggu yang lalu kita dah baca hadis pertama dan sebahagian daripada maknanya. Ya, belum tak keterangan, belum baca, baru baca makna. Ya, jadi hari ini kita nak baca keterangan teruslah rasanya. Ya, ke surat 5 kita baca keterangan terus. Jadi makna itu tuan-tuan boleh rujuk. Keterangan Aisyah ataupun Aisyah, nama isteri junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah seorang yang berilmu di antara isteri-isteri junjungan. Ia cinta kepada junjungan sebagaimana junjungan pun cinta kepadanya. Ia berkahwin waktu umurnya 6 tahun. Antara 6 dan 7 tahun. Dan bersatu bersama Nabi waktu usianya 9 tahun. 2 tahun sebelum hijrah. Waktu itu umurnya 7 tahun. Selepas hijrah 2 tahun kemudian baru bersama dengan Nabi di Madinah. Itu Aisyah. Ya. Dan bersama-sama hidup rukun damai dengan junjungan selama 10 tahun sehingga Rasulullah SAW wafat. Seperti mana Khadijah Al-Kubra yang kita cerita kuliah yang lalu, seorang wanita yang penuh dengan pengorbanan, sanggup berkorban jiwa dan raga, harta benda disalurkan untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Di mana Khadijah Al-Kubra kita dah tahu seorang saudagar yang kaya raya sebelum berkahwin dengan Rasulullah. Namun apabila bersama Rasulullah, beliau sanggup mengorbankan harta bandanya sehingga di saat kematian tidak ada satu buah harta yang tinggal lagi melainkan sepasang baju di jasadnya. Maka Aisyah pun begitu tuan-tuan, walaupun dia asalnya bukan seorang kaya raya, namun bagaimana Aisyah sanggup bersabar di atas kepayahan, kesusahan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Di mana dalam satu hadis Aisyah pernah meriwayatkan daripada Aisyah berkata, ia laqad tuwaffiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma fi ruffi min syai'in ya'kuluhu dhu kabidin illa syatra sa'irin fi riffi li fa akaltu minhu hatta tala alayya. Maknanya sampai Nabi meninggal
belum pernah ada dalam rak, dalam rak ataupun almari simpanan makananku sesuatu yang bisa dimakan, ya, yang boleh dimakan oleh manusia kecuali seketul atau secubit roti, dan itu pun aku makan untuk beberapa hari. Mana kata Aisyah, sepanjang ia bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat, tidak pernah tersimpan di dalam rak-rak simpanan makanan di rumahnya makanan yang boleh dimakan oleh manusia kecuali berapa ketul atau secubit roti, yang mana roti itu pun aku jimat cermat boleh dimakan beberapa hari. Dan riwayat lain Aisyah menceritakan semenjak Rasulullah hijrah ke kota Madinah, keluarga Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. 10 tahun duduk di kota Madinah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan selama 2 hari berturut-turut. Maknanya kalau hari ni makan, besok tak makan, besok makan, lusa tak makan. Nak kata hari ni makan, besok makan, lusa makan, tak pernah berlaku dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini melambangkan apa? Kesabaran Aisyah bersama Rasulullah, ya, demi nak memperjuangkan agama, sanggup bersabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana yang kita cerita minggu lepas, apabila didatangi oleh seorang peminta sedekah, tidak ada apa yang nak diberi melainkan 2 biji tamar sahaja yang dia beri kepada peminta sedekah itu. Ya, ini ciri-ciri isteri junjungan sallallahu alaihi wasallam, ya, yang begitu prihatin, begitu faham dan bersabar di atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permulaan turunnya wahyu dan artinya. Aisyah telah berkata, cara wahyu yang dimulakan kepada junjungan adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Junjungan tiada bermimpi, melainkan nyatalah mimpi itu seumpama cahaya subuh. Kemudian kepada junjungan ditimbulkan keinginan berkhalwat ataupun bersemadi ataupun berasing diri seorang diri di Gua Hira yang ada di sebuah bukit yang terletak sejauh 3 batu daripada Mekah di sebelah kiri jalan ke Mina. Sekarang bukit ini terkenal dengan nama Bukit Nur ataupun Jabal Nur, ya. Arti wahyu menurut bahasa ialah memberitahu dengan tersembunyi. Itu pada lurah, pada tuturan. Wahyu itu makna bisik-bisik, ya, beritahu secara sembunyi. Aku wahyu kepada dia, makna aku bisik pada dia. Itu wahyu pada bahasa. Tapi kalau pada syarak wahyu itu perkara yang disampaikan oleh Allah kepada nabi-nabi, itu pada syarak, ya, dan rasul-rasulnya dengan jalan-jalan yang berlainan. Di antaranya ialah pertama mimpi yang benar. Ini antara jalan cara Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kalau dalam hasyiah bagi Jamrah, ya, Mukhtasar Ibn Abi Jamrah di sana disebut 8 perkara, 8 jenis, 8 bentuk wahyu. Di sini ditulis berapa? 6 saja, ya. Yang pertama ni cara diberi wahyu, yang diturun wahyu pada Rasulullah SAW, ialah mimpi yang benar. Dan setiap mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW pasti berlaku. Jadi awal-awal apabila Rasulullah SAW cukup umur bagi dia 40 tahun, maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi dalam bentuk mimpi selama 6 bulan. Setiap hari, ya, selama 6 bulan, dengan tujuan supaya Nabi tak terkejut kalau bertemu Jibril. Ya, kalau terus terima wahyu secara terang-terang ni terperanjat. Jadi diberi dulu, ya, orang panggil apa nama, gezek-gezek dia dalam mimpi.
Ya, biasa-biasa jumpa selama 6 bulan. Sebab itu dalam riwayat ya, mimpi ya adalah 1/46 daripada wahyu kenabian. Ya. Mimpi adalah 1/46 bentuk wahyu kenabian. Sebab apa 1/46? Sebab Nabi terima wahyu berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Sedangkan wahyu dalam bentuk mimpi 6 bulan. Maknanya 1/46. Betul ke tidak? 6 bulan tambah dengan 1/46 daripada 23 tahun. Betul tak? Betul ke tidak? 23 tahun tempoh wahyu. 6 bulan dalam bentuk mimpi. Bermakna 6 bulan itu 1/46 daripada 23 tahun. Tak betul? Tak betul? Ya. Apabila Nabi dah dibiasakan dengan wahyu bentuk mimpi begitu, hingga timbul rasa dalam hati Nabi keinginan yang mendalam untuk mengasihkan diri, nak mencari keterangan, mencari keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak mencari kebenaran seperti mana berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mencari-cari ketuhanan. Itu bentuk pertama. Yang kedua merupakan malaikat Jibril dengan rupa seorang lelaki yang dapat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterima apa yang dibawanya. Bentuk wahyu yang kedua yang Allah sampai kepada Nabi ialah dengan perantaraan Jibril, tapi Jibril datang dalam merupa seorang lelaki. Ya, dia cuba seperti seorang sahabat Nabi. Kita ingat nama sahabat tu, Jibril suka sangat derma muka dia. Ya, Nabi kata muka Jibril suka kamu. Ya. Dia suka sangat derma dalam bentuk sahabat tu. Kita cari balik nama dia, tak ingat. Itu bentuk kedua. Jibril menyamar atas pakaian putih bersih. Kan hadis yang awal-awal kita tentang Islam dan iman tu kan, sehingga Jibril merapatkan lututnya kepada lutut Nabi dalam bentuk manusia. Rupanya tu seperti rupa para sahabat. Ya, itu bentuk kedua. Allah hantar wahyu kepada Rasulullah melalui Jibril dalam keadaan Jibril menyamar atau merupai sebagai seorang lelaki yang indah cantik. Yang ketiga merupakan malaikat Jibril dengan rupa yang tertentu. Maka dilihat akan dia oleh Nabi dan terima apa yang dibawanya. Ini rupa tertentu tu seperti yang Nabi lihat dah di Gua Hira, di antara langit dan bumi itu ya, dalam ketika turun surah Mudassir. Rupa tertentu ni makna lain daripada manusia lah. Ya, rupa yang lain daripada bentuk manusia. Jibril kerana rupa yang asal tak mat dunia ni. Dia ada 600 sayap. Satu sayap penuh langit dunia ni. Itu Jibril. Ya, Jibril mempunyai 600 sayap. Kalau dibuka satu saja sayapnya dah menutupi langit dunia ini. Habis besarnya macam mana? Kalau buka 700 sayap, 600 sayap, 600 kali dunia ni. Ya, besar dia. Ya. Yang keempat, mencampak oleh malaikat akan risalah atau ajaran agama ke dalam hati Nabi, lalu diterima risalah oleh ajaran itu daripadanya. Ini adalah bentuk ilham. Jibril datang bisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lintasan. Kalau kita mengaji dalam kitab Minhajul Abidin, dalam bab khawatir,
Ya, ada khawatir-khawatir tertentu, khawatir bisikan-bisikan daripada malaikat, daripada iblis, daripada Allah sendiri. Ya, khawatir bisikan yang datang daripada malaikat itu dia bukan, kalau bagi Nabi wahyu, kalau bagi kita itu ilham lah. Ilham, bisikan malaikat tu buat baik. Ya, bisikan iblis mengajak buat jahat. Lintasan bisikan malaikat dalam hati kita dipanggil khawatir daripada malaikat, ajak kita buat baik. Bisikan kepada Nabi itu panggil wahyu. Ya, kalau kita bukan wahyu lah, ilham. Ya. Yang kelima, berkata malaikat kepada Nabi dengan suara seperti suara loceng, dan ia adalah antara wahyu yang sekak kuatnya yang disampaikan kepadanya hingga junjungan sallallahu alaihi wasallam telah berpeluh dahinya ketika datangnya wahyu dengan jalan tersebut di waktu hari yang bersengatan dingin. Ya, pernah Nabi menerima wahyu dalam bentuk Jibril itu datang bunyi mesti loceng. Ya, macam kita nak kena tindih dengan jin kadang-kadang bunyi loceng juga tak? Pernah nak kena tindih tak? Sebelum dia datang bunyi loceng dah. Agak jin dia dah menyamar ikut malaikat dah. Ya. Jadi wahyu pun datang dalam bentuk itu wahyu paling berat. Seperti turunnya ayat kursi. Ya, waktu tu Nabi berpeluh-peluh, sedangkan waktu tu musim sejuk. Ya, menanya wahyu itu sangat berat. Ya, beratnya nak terima wahyu itu sampai Nabi berpeluh-peluh. Datang dalam bentuk bunyi loceng. Berdengung kerana wallahu alam. Ya, bunyi loceng lah. Tapi dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beri Nabi faham bunyi-bunyi isyarat loceng tu. Ya, dicampakkan rasa dalam hati Nabi kefahaman untuk memahami wahyu tersebut. Yang keenam, diperdengarkan kepada Nabi daripada Allah akan kalamnya yang tiada berhuruf dan tiada bersuara, dengan ketiadaan perantaraan, dan dia persediakan oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk mengerti kalamnya itu. Ini perintah berlaku kepada Musa AS dan kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan, Nabi mendengar kalam Allah Ta'ala bila kaifiyah, dengan tidak ada cara yang nak digambarkan. Ya, tuan-tuan belajar ilmu tauhid nanti, mana kalam Allah Ta'ala ni tak serupa kalam makhluk, tak berhuruf, tak bersuara. Ya. Jangan digambarkan suara Allah macam kita. Ya. Mustahil. Allah Ta'ala tak boleh sesuatu. Tapi macam mana Nabi faham? Ya, Allah beri Nabi faham. Allah tu berkuasa memberi kefahaman. Ya. Dengan tidak ada kaifiat yang ada digambarkan. Bagaimana Nabi dengar kalam Allah? Seperti mana Nabi Musa mendengar kalam Allah bila Allah terjalikan. Ini pensang Nabi Musa 40 hari. Ya, apabila mendengar kalam Allah yang Allah terjalikan di sebuah bukit, di Bukit Tursin. Ya, tuan-tuan berbincang dengan ilmu tauhid nanti. Para ulama Islam berkata, ada pun sebab dimulakan wahyu Allah Ta'ala dengan mimpi kepada junjungan ialah kalau tiada dimulakan dengannya dengan mimpi, lalu didatangkan pula malaikat itu dengan mengejut, nescaya tiadalah berdaya junjungan menerimanya. Terkejut sangatlah, ya. Kalau datang mengejut itu malaikat ni, ya. Dan mimpi kepadanya adalah sebagai muqaddimah, pendahuluan wahyu. Lama masanya menurut pendapat setengah ulama adalah 6 bulan. 6 bulan Nabi menerima wahyu ni paling muktamad lah. Dia banyak khilaf, ya, banyak khilaf. Ada kata 4 bulan. Ya. Baik, berkhalwat di Gua Hira untuk menerima kebenaran. Kita baca laju-laju dah. Jangan masa. Benda mudah. Setelah kepada junjungan ditimbulkan keinginan berkhalwat, iaitu bersemadi seorang diri, lalu ia pun berkhalwat. Ya, khalwat ni tuan-tuan, benda elok. Ini tak sesuai benar kita letak orang buat maksiat. Hari ni orang maksiat kita kata khalwat. Ya, artis ditangkap berkhalwat. Orang buat khalwat ditangkap. Apa biarlah. Khalwat tu kan bagus. Khalwat ni mana mengasingkan diri. Yang dia buat tu bukannya mengasingkan diri, itu maksiat. Ya,
bermaksiat, tulis macam tu je. Yang kita berkhalwat, khalwat ni istilah mulia. Orang nak asingkan diri, nak dapingkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalwat daripada khalu, makna kosongkan jiwa kita daripada yang lain, hanya tumpu kepada Allah. Orang maksiat tak ada kosong jiwa, ada penuh dengan zulumat-zulumat hatinya tu. Tak sesuai ni letak perkataan khalwat, ya. Jadi Nabi berkhalwat, ya, khulwah maksudnya, ya, mengasingkan diri di Gua Hira. Mana-mana tuan-tuan yang pernah pergi ke Mekah tahulah Gua Hira ni, di Jabal Nur, ya, pernah panjat. Berapa lama panjat ke Gua Nur? Sejam, 45 minit. Tengok kekuatan kita dah. Ada orang boleh 45 minit, ada sejam, ada sejam setengah. Saya pernah bawa seorang wanita, nama dia Datin Dina. Datin Dina ni dia cucu kepada pengarang kitab Lam Atau Aurat tu. Ketahuan kitab tu kan, yang Lam Atau Aurat tu cucu dia, Datin Dina ni, dia orang Kelantan, masih ada. Duduk di Bukit Jelutong ni. Sebawah dia panjat Jabal Nur. Dia nak naik sangat. Dia perempuan turun dah, 60 tahun lebih dah perempuan ni, Datin ni. Kat muka dia pakai jilbab. Ya. Bila naik serat jalan, dia nak pensang, pucat lesi. Ya. Jadi setumpang ada satu kemah orang Bangla duduk celah-celah lubang bukit tu. Minta tumpang tidur kat celah tu. Letak dia kat situ. Dia tidur lebih kurang 5 minit itu. Lepas tu dia rasa boleh sikit, dia ambil tasbih, dia selawat. Masa tu musim panas, cukup panas. Lepas dia selawat tu, datang satu angin bagaikan air condition tu, sejuk serenok. Segarnya dating ni, dia panjat terus ke atas, saya kat belakang. Mengah dia nak kejar dia. Berkat selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sanad daripada datuk dia sendiri, ya, dalam kitab Lam Atau Aurat tu. Ya. Tu pengalaman saya bawa dia. Dia masuk ke gua dah. Saya masih kat bawah lagi. Tadi kita dia yang lembik, mana kita pula yang lembik. Ni keberkatan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu cerita Jabal Nur. Ya. Kami dulu kalau panjat Jabal Nur, jam panjat dia waktu asar, turunnya waktu subuh. Duduk dalam gua tu lah waktu malam. Ya. Naik lepas asar tu, bawalah air sikit-sikit, roti-roti kira buat bekal. Duduk lepas asar tu sampai subuh besok pun turun. Kita merasai bagaimana Nabi berkhalwah. Ada antara kami alhamdulillah dapat jumpa para sahabat dalam Jabal Nur itu. Ya, ada yang bermimpi, ada yang datang zahir. Ya, bagaimana suasana ketika Nabi berkhalwah di dalam gua Hira tadi. Saya cuma dapat lihat burung merpati je, tak dapat lihat sahabat, tapi dapat lihat burung merpati dan sarang laba-laba. Itu Allah tunjuk. Merpati yang kata Nabi itu Allah tunjuk, bercahaya sinar-sinar datang duduk dekat Gua Hira tu. Oh, ini rupanya burung itu. Itu dia kaya bilang gitu. Itu sahaja yang Allah tunjuk. Yang lain mungkin buat terhijab, tak dapat nak jangkau lagi. Sahabat dapat lihat. Saya nak bakar sebagian boleh lihat kawan-kawan saya. Hati mereka bersih. Rahsia berkhalwat, ya, yakni mengasingkan diri ialah kerana melapangkan perasaan. Kita nak tenangkan jiwa kita ni, jangan ada berserabut dengan dunia. Ya, melapangkan perasaan hatinya untuk mengheningkan cipta dan memusatkan segenap fikiran kepada apa yang dihadapkan kepadanya. Kita nak fokus, nak tumpukan supaya tak serabut. Ya, dan ini adalah asal berkhalwat yang disebut orang zaman sekarang ini dengan bersuluk. Setelah itu maka beribadahlah dengan kita dalam gua
selama beberapa hari dan beberapa malam. Ya, ada kata 10 hari, ada kata sebulan. Ya, tengok kadang-kadang Nabi duduk 10 hari habis bekal Nabi turun. Kadang-kadang bekal tu banyak, Nabi duduk sampai sebulan baru turun. Ya, daripada Gua Hira tadi. Sebelum kembali kepada ahlinya untuk mengambil bekalan roti dan anggur yang kering. Demikianlah berulang kali baginda beribadah di gua itu. Ya. Macam mana bentuk Nabi beribadah di Gua Hira, ya? Sedangkan waktu tu Nabi belum menerima wahyu. Macam mana sembahyang, macam mana puasa. Ibadah macam mana yang Nabi buat? Kalau kita baca dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, ya, Al-Halabiyah jilid yang pertama halaman 382 menyebut mana ibadah Nabi itu, Nabi beri makan kepada orang fakir miskin yang datang ke Gua Hira. Rupanya bekal yang Nabi bawa tu untuk disedekah kat Gua Hira tu. Itu cara ibadah Nabi. Nabi buat naik, Nabi sedekah. Tapi yang lebih sahihnya, Nabi beribadah seperti ini ibadah Nabi Ibrahim AS dengan bertafakkur, bertadabbur. Tak ada sembahyang pun, bertadabbur, ibadah hati panggil. Kusukkan pemikiran, kusukkan hati, fokuskan hati untuk mencari kedamaian, mencari mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Maknanya ibadah Nabi dalam gua itu ibadah mata hati. Seperti mana dalam kitab Surah Safar As-Sa'adah. Dalam kitab Surah Safar As-Sa'adah dia kata Nabi ibadah dengan bertafakkur. Dalam kitab Surah Halabiyah tadi Nabi ibadah dan memberi makan orang yang fakir. Junjungan berada dalam Gua Hira hingga datang kepadanya hak dan kebenaran. Waktu usianya 40 tahun. Ya. Waktu Nabi naik ke Gua Hira ni dah 40 tahun dah. Dalam tempoh dah masa umur 40 tahun itulah juga datang wahyunya. Ya. Datang kepadanya malaikat untuk mengajar ia membaca. Dan berkata malaikat itu kepadanya, bacalah. Maka berkata junjungan, aku tiada tahu membaca. Itu kita dah bincang kuliah lepas, ya. Makna Nabi tak tahu membaca tu ada khilaf pendapat. Ya, kalau Ali Sufyan mengatakan tak tahu membaca itu, kalau kalam Allah tu qadim, mana mungkin kalam aku yang baru ni nak bersepakai dengan kalam Allah yang qadim itu. Ada orang tarekat dia tafsir begitu. Kalam baru mana boleh nak dicampur kalam yang qadim. Ya. Maknanya bukan Nabi tak pandai baca, boleh baca. Cuma maksud tak boleh baca tu, mana boleh kalam baru nak melafazkan kalam qadim. Maksudnya gitu. Tapi kebanyakan mufassir ahli sejarah dan mufassir Al-Quran, ya, mereka mengatakan makna tak boleh baca tu ummi, betul-betul tak boleh baca pun, ya. Tak boleh baca sebab apa? Yang kita bincang hari itu, orang yang tak boleh baca zaman Nabi adalah orang mulia. Yang boleh membaca orang yang hina. Sebab apa? Sebab orang dulu belajar dia main hafal. Dengar hafal, dengar hafal, dengar faham. Jadi orang yang tak berapa cerdik ni susah nak hafal. Dengar tak ingat, dengar tak ingat. Habis macam mana cara nak beringat ni? Terpaksa belajar membaca, belajar menulis supaya boleh tulis, supaya tak lupa. Orang cerdik senyum je. Ini pun nak tulis. Dia kata gitu. Nampak tak? Jadi orang boleh menulis, orang bodoh, orang hina. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang cerdik tak payah tulis. Dia dengar, dia hafal, dia dengar, hafal. Jadi bila orang tulis tu jadi satu aib. Orang duk jeling kat dia. Tulis juga. Ya. Sebab tu Nabi itu panggil al-ummi, makna mulia. Yang kedua, Nabi ni belajar daripada guru yang luar biasa. Bukan belajar daripada orang biasa. Kalau guru biasa, dia terpaksa mengajar melalui tulisan dan pembacaan. Seperti guru-guru kita. Macam ni, kena baca, kena tulis.
murid pun kena tulis, kena baca. Nabi bukan orang biasa, Nabi luar biasa, dan gurunya pun luar biasa. Jibril tak perlu pada tulisan, tak perlu pada pembacaan, cerita aja faham dah. Buat apa nak tulis lagi? Buat masa je. Faham tak? Ya. Yang kedua, nak tolak tambahan masyarakat yang Nabi itu mencipta Quran sendiri daripada bacaan-bacaan dia, daripada buku-buku yang tulis orang dulu. Jadi kalau Nabi tak boleh baca, tak boleh nak tambah. Baca pun dia sendiri tak boleh baca. Tapi boleh cerita. Itu maknanya Nabi betul-betul belajar. Bukan Nabi membaca daripada karangan-karangan orang-orang terdahulu. Ya tak? Ya. Kalau Nabi belajar melalui pembacaan, maknanya Nabi ada guru yang mengajar. Kalau begitu, guru Nabi lebih mulia daripada Rasulullah. Mana mungkin? Rasulullah orang paling mulia sekali. Kenapa tak? Kalau Nabi belajar kalangan manusia, baca menulis, guru lebih mulia daripada anak murid. Sedangkan Rasulullah makhluk paling mulia. Tak? Sebab tu Nabi tak belajar. Dia direct pada Jibril. Belajar dengan Jibril tak boleh, Allah yang suruh. Ya, jadi martabat Nabi antara kalangan manusia ni paling agung sekali. Tidak ada yang boleh menguatasi dia. Tidak ada guru dia. Ya. Kita ni hebat macam mana kita pun, walaupun jazah berjela-jela, guru kita tu lebih mulia daripada kita. Walaupun dia ajar kita alif bata je. Jangan kita buat kita ngaji kat kapal alif bata, ngaji tinggi-tinggi sampai luar negara, sampai ejen yang dapat ijazah jelek-jelek, balik tak nak pandang tok guru dia. Dia lawan tok guru pula, tok guru ajar alif bata je. Pernah ya di negeri Yaman, seorang budak lah, lepas habis mengaji dapat ijazah, datang jumpa Tok Syekh. Dia nak minta periktirafan lah, supaya Tok Syekh tu mengaku dia sebagai guru dia, dapat ijazah lah. Kata Tok Syekh tu, guru kamu sebenarnya Nuh di kampung sana, balik minta dengan dia. Yang ajar kamu alif bata muqaddam tu, guru kamu. Terkejut dia, aku tak pernah mengaji dengan dia, malaikat alif bata je, takkan nak jadi guru aku? Kata Tok Guru, kalau kamu tak tahu alif bata, boleh tak kamu baca kitab ni sekarang? Ni kita Arab besar-besar ni, kamu boleh baca tak? Kalau kamu tak tahu alif bata yang dia ajar kamu itu, tak boleh. Mana dia pengasas ilmu kamu, dan dia ajar kamu alif bata tu, kamu boleh baca kitab setinggi-tinggi kitab ini. Dialah guru kamu. Sebab tu yang kita panggil lekih pada guru kita. Walaupun kita hebat macam mana, guru naik sikit buruk aja, dia tetap guru kita. Ya. Sebab banyak berlaku zaman sekarang, ya. Anak-anak murid ni bila tidak beradab, bila dia mengaji tinggi-tinggi, dia tengok Tok Guru tu dah low class dah, dia rasa dia hebat pada Tok Guru. Tok Guru tak pernah masuk universiti, Tok Guru tak ada ijazah, aku doktor. Ya. Dia condemn pula pendapat Tok Guru dia, bid'ah dan sebagainya. Banyak hari ni berlaku, ya. Sebab orang tidak memahami hakikat guru itu sebenar, guru siapa, ya. Jadi bila Jibril suruh Nabi baca, Nabi kata, aku tidak tahu membaca. Dia jangan menyambung perkataannya, iaitu lalu dia ambil oleh malaikat akan daku, maka dipeluknya aku hingga terasa kepadaku akan bersungguh-sungguhnya, kerana dipeluknya aku dengan sekuat-kuatnya. Ini jadi dalil kita bincang hari itu. Ulama istinbat daripada hadis ini, ya, guru harus dalam pendidikan menyentuh anak murid dengan sentuhan yang diizinkan oleh syarak. Dia nak rotan ke, dia nak cubit ke, selagi tidak bercanggah dengan syarak. Tak boleh nak sepak terajang filem belasah tu. Rotan harus, sentuhan. Jangan sampai tidaklah menjadi kesalahan, kalau dia nak menghukum nak apa. Sebab hari ni banyak orang tak bagi
Kau hantar guru anak apa murid ni suruh anak aku suruh ngajar, suruh belajar, bukannya apa nama, nak apa, diuratan dan sebagainya. Ya, sebenarnya uratan tu juga satu pendidikan. Bahkan orang dulu bukan setakat uratan, kerja tu, denda dalam bentuk kerja. Tok guru saya dulu, Tuan Guru Haji Ali bin Musa ni, anak murid kepada Syekh Ahmad Said Linggi, Mufti Negeri Sembilan Pengasas dekat Ahmadiyah. Dia tambak lombong. Ya, malam-malam lepas maghrib tu tambak lombong sampai bila tapak madrasah rasah tu lombong. Pakai tangan, bukannya ada berusaha tu. Ambil daripada sungai tambak. Ambil sungai tambak. Setiap malam berapa bulan tahu dia orang tambak. Hari ni dah jadi madrasah rasah tu. Tambak. Kami dulu pun tambak juga, buat jalan. Dia dekat pondok dulu, kat Patani tu, dia lembah. Jadi nak pergi ke pondok tu, air dekat-dekat lutut ni. Jadi kita terpaksa buat jalan daripada pondok-pondok dekat surau tu, tambak sampai bila buat batas simen tu. Jalan dekat situ. Habis kelas dia Isyak, ya. Pukul 11, pukul 12 tambak sampai pukul 2-3 pagi. Tapi walaupun sampai 2-3 pagi, subuh tak miss. Ya. Pukul 3 tidur, paling lewat pukul 5 dah bangun. Nak mula kelas, ya, tambah. Sebab orang mengaji ni dia tak boleh tidur lebih 4 jam. Kalau tidak, tak panggil mengaji, panggil tidur kat pondok. Ya. Orang pondok tak boleh tidur melebihi 4 jam. Bila lebih 4 jam, keras hati. Dia panggil banyak tidur. Hubbun naum, itu nanti belajar dalam penawar bagi hati. Ada dipanggil penyakit hati, hubbun naum, cintakan tidur. Makna cinta tidur, istilah orang pondok, tak boleh melebihi 4 jam. 4 jam dalam masa 24 jam tu, jangan melebihi 4 jam. Kalau doktor kata tak boleh kurang tak? Kurang aja otak tak sihat. Orang mengaji lebih pada 4 jam, otak benar. Ngaji tak faham. Ya. 4 jam. Pukul 12 habis kelas. Lepas tu muzakarah yang kawan geduk-geduk pukul 1.30. 1.30 barulah nak cari kayu api nak masak nasi. Pondok dulu. Masak nasi. Lepas tu kedua pun selesai makan. Godek-godek kena tidur. Besok selepas subuh ada kelas. Sebelum kelas kita kena telaah dulu. Sebab orang mengaji ni dia ada mesti lazim 7 mim. Ya, tu akan dibincangkan datang. Setiap orang kalau nak mengaji mesti ada 7 mim. Antaranya muzakarah, muhafazah, mutala'ah, ya, murajaah. Makna sebelum masuk kelas murajaah dulu, baru panggil orang mengaji. Ni kadang-kadang bila masuk kelas tok guru tanya kat mana ya? Muka surat pun tak tahu. Memang sah, tak buka kitab dah tu. Habis mengaji apa? Ya. Dia mengaji ni buka dulu, baca dulu, faham dulu, sama tak kefahaman kita dengan apa yang akan disuruh oleh guru nanti. Lepas tu kita buat pemodeling. Kalau tak betul, tak mana yang tak betul. Itu dipanggil mengaji. Murajaah dulu, ya, muzakarah dulu, kemudian mudawwamah, ya, nak ada berkekalan, ya, muhafazah, kena banyak menghafal. Ada 7 mim kita akan bincang nantilah satu masa. Ya. Kemudian ditarik aku, lalu dipeluknya aku pada kali yang kedua, hingga terasa aku sungguh-sungguh. Kemudian dia dilepaskan pula aku. Terus dia berkata lagi, bacalah. Maka aku jawab sebagai yang telah lalu juga, iaitu aku tidak pandai membaca. Setelah itu dia ambilnya aku, lalu dipeluknya buat kali yang ketiga. Kemudian itu dilepaskan aku serta menyuruh aku membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Ya. Patutlah kita ketahui bahawa hikmah rahsia dipeluk akan Rasulullah ialah untuk menghadirkan hatinya
dan melapangkannya supaya menghadapi dengan penuh perasaan kepada apa yang akan diberikan kepadanya kelak. Dan bahawa hikmah diulang-ulang berkali kali ialah pengajaran bahawa seorang guru atau pendidik hendaklah bersungguh-sungguh ambil berat di atas urusan muridnya dengan memerhatikan akan gerak-geri mereka, mengamati mereka, menumpukan segala perasaannya kepada pelajaran yang akan mereka pelajari. Ini tanggungjawab seorang guru lah. Dia tak boleh lepas tangan. Sebab kita sebagai pemegang amanah. Bila diberi amanah, pastikan sedaya upaya mungkin dalam nak mendidik. Kerana dia akan dipersoalkan di akhirat besok. Ya, tak kira lah kita mendidik sejauh mana anak murid kita itu, ya, sebesar mana, seramai mana, kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Tak boleh ambil sambil lewat, bukan sekadar makan gaji, ya. Datang mengajar, punya loceng balik dah. Anak murid sembahyang subuh, sembahyang zuhur tak kira, tak ambil peduli. Tak. Dia kena ambil. Ya, kena tanya, kamu ni sembahyang ke tidak subuh tadi? Tak. Walaupun kita tak ajar pelajaran sembahyang, ajar matematik sekalipun kat sekolah, masuk kelas aja, ni kamu tadi subuh sembahyang ke tidak? Tak kena tanya. Ya. Ni balik nanti zuhur sembahyang ke tidak? Ya. Saya ingat masa saya kat sekolah Sultan Abdul Samad PG ni, masa 3 tahun 86, masa tu saya 36 STPM. Alhamdulillah guru besar dia tu, walaupun dia bukan pendidikan agama, dia mewajibkan anak murid dia sembahyang zuhur. Ya, yang balik tu tak boleh balik sembahyang zuhur dulu, yang nak masuk tu yang zuhur dulu, sama-sama. Dia buat kat mana? Tengah padang tu. Suara kecil. Itu tahun 86, mungkin tuan-tuan tahu kan sekolah yang Sultan Abdul Samad PG tu kan. Masa tu saya 36. Tapi saya tak lama situ sebab jauh. Nak ulang alik kat Pulau Jawa tu 6 bulan je saya tukar ke Anglo Chinese School Kelang. Ambil STPM kat situ. Lepas STPM baru masuk pondok. Kita nak merasai dua bentuk pendidikan ni. Ya. Jadi bolehlah kita merasai perbandingan. Ya. Nak ceritanya, walaupun mereka itu asalnya bukan daripada pendidikan agama, tapi dia ada kefahaman dalam tanggungjawab mendidik anak-anak. Walaupun kan jadi kewajipan dia pun pada Zuhair ni nak tentu nak sembahyang tak sembahyang, ikut jadual balik dah habis waktu ni. Tapi tidak, kebesaran ni dia ambil perhatian. Ya, mesti sembahyang tengah padang tu. Bentang tikar. Ya, sembahyang kat situ. Yang nak balik sembahyang dulu, nak masuk kelas sembahyang dulu. Ni tahun 86 dulu. Sekarang tak tahu sekolah tu macam mana keadaan dia. Lama tak pergi. Pertama kali turun Al-Quran kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Kita akan sambung ke datang. Kita nak baca kitab fiqh sikit. Ya, sebab tak sentuh lagi fiqh dah. Ya. Masa betul-betul laju sekali. Kita tak ada kiamat. Suk aja. Tak ada. Buka buku surah 4 ni kita fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala as-sannifu rahimahullahu ta'ala wa ana bi'ulum